Assalamualaikum. Hello. Dengar saya? Dengar. Dengar. Okey dah tu? Dah boleh dah? Jelas tu. Jom dulu je. Okey. Boleh mula? Gabra lah. Kejap. Saya offkan apa ni? Okey, boleh dah. DJ dengar suara Okey, saya? Baru tak? dengar. Tadi dia terputus. Dengar. DJ punya booster apa? Lupa Geniusrich.com. geniusrich.com. Okey, sekejap Saya type tu ya. Okey, tak apa. Saya masuk dekat Dengar. website laptop. Okey, kita boleh mula lah DJ Okey dah. Boleh. Okay. Alright. Itu dia nama nak. Geniusrich Training. Okay, itu dia. Kita nampak Teacher Salina, founder Geniusrich Training Certified Edibook. Okay, kita mulakan sesi petang kita bersama Teacher Salina dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ia kena berdoa ia Dia alhamdulillah bersama saya trainer Cik Amir, trainer MSGA Amir Abdul Hamid, aka editor buku polis dan juga editor di MSGA lah. Bersama saya Teacher Salina, kita punya senior lah. Kita punya senior dalam MSGA ni. Teacher punya nombor kod berapa Teacher? 001. 1. Ya, 001. Orang pertama. Kita orang cakap bersama sebelum sekarang ni dah berapa total sekarang kalau ingat, kita ingat berapa? 200 lebih 200 lebih, 260 lebih macam tu lah. Tu dia 200 lebih. Ni kita sangat bertuah petang ni bersama orang yang nombor 1 selepas Master Zero. Selepas Mr. Ten. Kita punya trainer Teacher Salina. Jadi sesi kita ni Teacher lebih kepada kita nak mengenali lah sebenarnya. Kita nak mengenali trainer-trainer dan di samping kita nak mengenal siapa trainer, kita juga nak promote e-book yang telah dihasilkan setakat ni. Pertama kita viewers lah. Sebab kita punya sesi ni lebih pada kita nak memkenalkan kita punya e-book. Selain kita nak promote, ajak lagi ramai orang join kita punya MSA. Itulah tujuan utama dia. Tapi sesi kita santai je. Tak ada nak serius-serius orang cakap. Kita sampai kita punya sesi ni. Tak ada stress lah kalau boleh. So saya nak klik teacher punya e-book. Sebab kita nak tengok. Tadi kita ada Smart A Matematik. Saya yang bestnya viewers pada mereka yang kat luar sana, kita kalau pergi kat bookstore masing-masing ni, contoh macam ni Teacher Puraya,
geniusreach.com. Dia akan ada satu ruang preview. Dekat preview ni, selain daripada kita nak tahu buku tu apa isi dia, dia akan bagi 10 muka surat pertama. Tapi kita juga boleh tahu profil, biodata kita punya penulis. Ini kita nak tunjuk lah siapakah Teacher Salina ni. Kita nak baca sama-sama. Boleh kan? Ini dia. Teacher Salina dengan ibu beliau. Ini dia. Dia Tak nampak sangat ya Tuan Amir? Dia tak nampak tapi saya akan baca. Sebab yelah dia bergantung. Ini Kalau online dia. Okey. Tak apa, tak apa. Graduated Diploma Professional Early Childhood UM. Oh, teacher dari UM teacher ya? Ya, Universiti Melaya. Okey. Ini dia. Oh, ini buku English ya? Apa dia tu? Yang smart matematik ni? English. Oh, tak. Bukan. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, cuma bahasa je in English. Okey. So, ini ibu yang keberapa ni? Kalau ikutkan? Ini smart matematik ni kira ibu yang kedua selepas fahami gaya belajar tu. So, ini adalah yang kedua. Okay, fahami gaya belajar, mana fahami gaya belajar? Okay, yang tu pertama. Yang pertama. Okeylah. Saya join 2019 bulan 4. So itu buku yang pertama saya keluarkan. Fahami gaya belajar. Okey, 2019. Wow. Kiranya bolehlah kot. Dah boleh teacher ceritakan macam mana titik temu teacher dengan MSGA ni pada kita punya viewers. Bismillah tu dia. Okay. So terima kasih diucapkan kepada Tuan Amir. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada semua yang hadir. Okay. Tadi soalan Tuan Amir, bagaimana titik mula teacher dengan MSGA. Okay. Ceritanya teacher pendekkan ya. 2015, 2016 memang teacher diuji dengan kehilangan orang tersayang, arwah mak, arwah ayah, arwah suami ya. 2 tahun ni minta ya. So selepas masa yang terakhir tu ialah arwah suami lah. Masa tu teacher tengah berpantang 40 hari yang ke-40, anak yang last lah, yang ke-40. Selepas dia habis pantang saya terus bangkit. Okay, untuk orang kata teruskan kehidupan lah ke orang yang tersayang. Okay. Boleh sebab apa? Boleh kongsi tak? Ya. Meninggal sebab apa? Suami meninggal. Arwah suami meninggal sebab jantung. Allah. Suami meninggal jantung. Arwah ayah tu dia stroke bedridden. Selepas arwah mak meninggal 2 minggu lepas tu arwah ayah kena stroke bedridden lah. So setahun setengah. Ya? Berturut-turut lah seorang demi seorang orang yang kita sayang. So kira 2 tahun tu memang orang kata Allah uji betul-betul lah. 2 tahun berturut macam saya sharekan, 2 tahun tu memang saya tak buat apa-apa. Selepas arwah mak meninggal, sebab arwah mak kan dia ada tuition. So saya lepas arwah mak meninggal saya tak buat apa-apa. Saya tak mengajar tuition saya. Okay, sebab terkejut dengan kehilangan arwah mak secara tiba-tiba. Lepas tu saya diuji pula dengan arwah ayah, dengan arwah suami kan. Yang betul-betul saya bergerak balik selepas saya habis pantang lah. Selepas saya habis pantang, saya terus bangun dan bergerak untuk orang kata ubah kehidupan saya walaupun orang tersayang tak ada. Okay. So 2019 saya terjumpa pasal ibu. Actually ibu ni saya dah tahu 2018 lagi. Cuma saya tidak orang kata ambil tahu sangat pasal ibu ni. Nak buat tu memang ada keinginan tapi orang kata kita tak jumpa jalan yang betul kan. So saya simpan aja sehinggalah Allah pertemukan saya dengan Master Shiro. Orang kata titik mula saya dengan Master Shiro Global Academy adalah di
College Community Selayang. Okay, so saya nampak tulis pasal tulis, terbit dan jual e-book. Program tu dijalankan di College Community Selayang pada 27 April 2019. So saya cepat-cepat grab. Okay. Orang kata so kat situlah mulanya saya dengan dunia e-book saya dan of course dengan MSG. Itu waktu tu kalau 27 April tu, berapa orang peserta waktu tu kalau yang kita ingat? Masa tu peserta ada lebih kurang dalam 6 orang dekat college community tu. 6 atau 7 orang macam tu. Itu batch pertama tu? Ya? Itu batch nombor 1 tu? Kumpulan nombor 1? Itu adalah, dia bukan program batch TTT, bukan. Dia kira program macam sekarang ni kita buat webinar kan. Itu adalah program yang berkonsepkan webinar tapi secara fizikal. Tapi 6 orang tu yang join, teacher orang tu macam mana? Masa saya masuk tu memang dah ada yang join 1 atau 2 orang, tak silap saya lah Lepas pada tu yang tinggal hanya saya lah. Oh ya. Betul memang Siro seorang lah. Sebab diorang ni patience lah, patience. Sebab kita bila kita berada dalam dunia pendidikan ni kan, so kita kena ada kesabaran kat situ. Sebab bagi saya pendidikan ni dia tidak boleh macam kalau kita tengok dunia makanan ke benda-benda lain. Okay, kalau kita join dia akan cepat meletup. Tetapi berbeza dengan pendidikan ataupun ilmu. Okay, so dia mengambil masa. Atau orang tu jugalah. So mungkin disebabkan mereka bukan dalam bidang tu, that's why mereka tak teruskan. So saya sebab memang dalam bidang pendidikan dah lama kan, so saya tetap teruskan juga dan disebabkan keistimewaan yang ada dalam MSGA dan juga platform yang disediakan, itu yang buatkan saya lagi orang kata lebih lama ataupun lebih setia dengan MSGA. InsyaAllah doakan saya kalau yang saya maklum waktu tu tak secanggih sekarang kot. Tak selengkap macam dia punya sistem tak macam orang cakap lengkap lah. Masa saya masuk mula-mula tu, sistem yang saya dapat tu is just a basic sahaja. Okay, kalau Tuan Amir tengok macam sekarang ni kan sistem kita kan, semua dah jadi advance. Okay, so saya orang kata kita patut bersyukur lah sebab dari masa ke semasa kita punya CEO kan dengan Sifu kita Masa Shiro berusaha untuk orang kata supaya kita punya sistem ni diterima oleh orang luar. Bagi saya dah banyak sangat lah daripada compare dengan saya mula-mula tu kan masuk banyak yang tak ada. Tapi bila sekarang ni kalau kita tengok semua dah mudah sangat, di hujung jari saja. Apa kita nak, semua dah ada dah. Teacher nombor 1. Lepas tu macam mana pula sebab yang saya perasan sekarang ni orang kuat boleh kata itulah Teacher Sam, Master Shiro, teacher, lepas tu Teacher Shida. Teacher Shida tu waktu bila pula? Teacher bulan 4, Teacher Shida? Teacher Shida, Coach Shida lebih kurang kalau tak silap teacher dalam bulan 9. So dia punya nombor badan tu 09. Jauh tu, jauh. 09. 2 bulan tu? Jauh. 2 bulan tu? Berapa lebih kurang 5 bulan lah, lebih bulan. Saya mula-mula join yang bulan 4 tu, saya join dan saya dah dapat sistem. Saya tak terus aktifkan diri sebab masa tu bulan 4 hingga bulan 8 saya tengah kata sebab kerja hakiki saya ialah mengajar tuition. So masa tu tengah busy dengan budak-budak nak ambil periksa. So banyak kelas kan sebab saya buat secara fizikal. So banyak kelas. So saya ambil masa daripada bulan 4 hingga bulan 8 tu kira macam saya relax dulu. Orang kata relax dulu, keluarkan satu buku dulu. So lepas dia budak-budak ni habis UPSR. Lepas diorang habis UPSR baru saya orang kata aktifkan diri. Lepas tu Coach Shida pun masuk. So kami sama-sama aktif lah. So Coach Shida buat program, saya pun buat program. So kita buat dekat HQ Global Surf. So orang cakap
4 bulan tu sebab waktu tu pun belum pandemik. Betul tak? Waktu tu macam kehidupan biasa lah. Betul tak? Ya, betul. Kehidupan biasa. Betul. That's why kelas pun secara fizikal kan. Ya. Tak ada secara online lagi. So, kalau tadi 24 April bulan April tu kiranya macam webinar lah. Tinggal lagi the physical. So TTT tu waktu Ya, bila? betul. TTT teacher waktu bila? Itu dalam bulan 7 tak salah saya. Dalam bulan 7 macam tu. So itu kira saya yang ada masa yang program TTT dan ETC. Itu adalah kira program pertama yang Master Shiro gabungkan. Kalau sebelum saya ni TTT tu satu khusus. Okay. Lepas tu ETC tu pula satu khusus yang berlainan. Okay. Cuma masa saya tu kira saya bernasib baik lah. Grup-grup saya kira bernasib baik. Master Shiro gabungkan TTT dan ETC menjadi satu program. That's why saya dapat nombor badan nombor 1 masa tu. Okey. Kira itu untuk yang pertama lah untuk program ini. Okey. Bila dengar balik kisah teacher ni memang bagi saya satu perjalanan yang panjang dan pengorbanan orang senior ni memang tabik lah. Terima kasih banyak lah kerana kesetiaan bersama TA ni lah melahirkan kami yang baru-baru ni. Saya bulan 10, ramailah lagi Dr. Ayu, Dr. Nora dan yang lain-lain yang lagi senior daripada saya. So itu perjalanan sebelum pandemik. So waktu orang cakap pandemik tu memang korang bertiga lagi lah yang aktif. Master Shiro, Teacher Salina, Teacher Shida bertiga. So waktu bulan 3 tu kalau teacher ingat 18 Mac kan tak silap saya bila diumumkan PKP tu. Waktu tu betul. Memang yang aktif korang bertiga ke ada lain? Selain korang bertiga? Kalau tak silap saya, yelah kami bertiga. Lepas tu, sorry ya bising sangat budak-budak kat luar ni. Hanya pun sama anak depan saya ni nak suruh dia pun budak-budak. Betul. Okey, waktu pandemik tu 18.3 MS, teacher dengan Coach Shida. Lepas tu Coach Shida lah train Pak Ku. Okay, Pak Ku. So masa tu Pak Ku, okey. Masa bulan 3 tu tak ada lagi trainer Shida yang aktif lah, dia buat online. Okey. Sebab saya masa tu tengah busy untuk onlinekan tuition saya. Okey. So agak kekang sikit. Okey, so yang aktif buat kelas masa tu ialah trainer Shida. So rasanya dalam bulan 5 kot, bulan 5 lah, awal bulan 5 saya rasa barulah MS tubuhkan satu tim HQ di mana ada saya, ada Shida, ada Pak Ku dan juga ada seorang lagi tim lah masa tu. So masa 5 orang semuanya termasuk dengan MS. So kami semua bergerak secara online lah sebab kos TTT ni ada permintaan. Mereka suruh buat online sebab kita memang jangka memang nak buat bentuk fizikal, tetapi masa tu tak tahu bila kesudahan PKP kan. So apa yang MS buat, dia convertkan kos ni dalam bentuk online. So yang aktif masa tu 5 orang je lah dulu. Lepas pada tu barulah ada pertambahan tim-tim HQ. Oh, Pak Ku lama Pak Ku sini juga. Pak Ku bulan 3. Bulan 1 bulan 3 macam tu lah Pak Ku. Jumpa dia kat mana tu? Macam mana jumpa Pak Ku tu? Bagus lah Pak Ku. Dia ikut kelas tulis e-book dengan Shida di global global surf dekat Subang. HQ kita. HQ kat Subang. Yang lagi seorang tu siapa? Teacher? Misteri guy tu. Siapa tu? Tuan Afi. Dia train trainer tu dia ada lah. Cuma sekarang ni dia Yang jual atap tu kan? Yang jual atap Rumbia. Ya betul. Okey. So kalau ikutkan lepas orang cakap ialah sebab 5 orang ni bagi saya Nadi. Daripada berdua, 3, 4, 5. So 5 orang ni memang dengan PKP datang. So memang satu jangkaan korang tak? Dalam 5 orang ni cakap kita punya memang akan meletup sampai 1,000 orang ni. Macam sekarang lah 1,000. Lepas tu yelah yang berdaftar betul 200. Memang dalam jangkaan korang berlima ke
di luar jangkaan sebenarnya apa yang berlaku dengan MSDA sekarang? Boleh kita Okey, kalau ikutkan target MSDA untuk lahirkan 200 orang 20. Okey. 200. Okey, itu our objective lah. So alhamdulillah memang kata tercapai lah. So orang kata yalah asbab COVID-19 ni kan so bendanya di luar jangkaan jugalah sebenarnya. Di luar jangkaan jugalah. Sebab kita tak sangka benda ni akan jadi sampai sekarang lah sebab isu COVID-19 kan. Sebab kalau kita ikutkan masa kalau kelas fizikal tu kalau kami buat pun kita pernah ya yang terakhir trainer TTT yang terakhir masa fizikal kita pandemik 18 hari bulan. So 17 hari bulan tu adalah yang course yang terakhir secara fizikal satu orang aja. Satu orang saja. So bila berlaku pandemik orang kata di luar jangkaan lah. So dalam satu saya ingat lagi intake 11.4 adalah intake yang pertama secara online. Penglibatan peserta sebanyak lebih kurang kalau tak silap saya 21 orang. 21 orang. Itu intake pertama secara online, automated punya. Bukan automated, secara online maknanya 3 hari. 3 hari kelas, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita buat secara online. Maknanya online tu kita hanya guna Telegram sahaja. So apa-apa saja dalam Telegram dan juga video. So peserta tengok video and then dia bincang dalam Telegram. Tengok video dalam Telegram. Macam tu. Telegram ni sistem ni teacher memang start dari bulan 4 tahun lepas tu ke 2019 ke baru lagi sebenarnya? Telegram ni. Telegram yang mana tu? Yang certified trainer ke? Betul. Untuk jadi certified trainer tu Telegram tu secara sahnya kita start tahun lepas. Tahun lepas yang bulan 5, bulan 6 tu lah. Kalau kok sebelum tu Telegram ni hanya untuk pendaftar jualan lah. Ya, kalau sebelum tu Telegram tu adalah untuk sistem kita. Okay. Yang PCT ni bermula tahun lepas yang seperti saya cakap tu intake 11.0 tu dia tidak ada sistem lagi, dia hanya tengok video je. Yang macam sekarang ni dalam automated system ni kita bermula tahun lepas bulan 11 tak silap saya. Kira baru lagi lah. Yelah, baru lagi. Bulan 10 tu kira saya rasa antaranya best saya kot. Intake 17.0 saya punya. Ya betul. Ya betul. 17.0 yang kira dia intake 17.0 tetapi kalau yang dalam bentuk automated adalah kira yang pertama lah. Batch pertama. Batch saya tu. Saya. Ya. 17 ni. Okey. Sekarang dah berapa? Kira yang pertama lah juga tu. Sekarang dah berapa 20 tu berapa? 20 apa? Sekarang sudah 27. InsyaAllah besok kita ada hari ni hari Sabtu ya, tersilap pula. Hari Isnin ni kita ada malam graduasi dan chit-chat trainer. Kalau tak silap saya 28.0 lah. Laju betul lah. So 28, 17 dah 11 intake. Pejam celik kan? Betul, sekejap aja. COVID ni buat kita rasa benda semua cepat lah, doktor, teacher. Saya rasa pandemik ni buat kita rasa masa begitu berlalu lah. Ya betul. Lepas tu lagi satu. Lepas tu lagi satu COVID ni kan buat kita betul-betul totally change 360 darjah. Macam saya kan sebelum pandemik kita buat kelas secara fizikal saja. So, saya akan pergi ke satu tempat ataupun pelajar datang tempat saya, okey, saya buat kelas saja. Tetapi bila kita dah berada dalam keadaan pandemik COVID-19 ni kan, memang betul-betul 360 darjah. Tak tahu nak guna online kelas, dah tiba-tiba jadi tahu. Betul. Okay, so memang orang kata tak terkejar lah dibuatnya sekarang ni. Sangat laju. Okey. Ya betul. Kita rasa dah cukup untuk kita punya sesi orang cakap mengenai setiap mula perjalanan teacher tu. Kita nak pergi pada segmen kedua,
berkenaan e-book teacher. So tadi kita dah tanya e-book yang pertama berkenaan fahami gaya belajar. Saya tunjuk Okey, kenapa teacher memilih ini sebagai e-book yang pertama? Dan apa isi e-book? Okey, kenapa saya memilih ini sebagai e-book pertama? Okey, sebab ini adalah ilmu yang saya praktikkan semasa saya dengan pelajar-pelajar saya. Okey, so saya orang kata sejak 1996 lagi saya tackle pelajar yang lemah matematik. Okay, so bila kita nak tackle pelajar yang lemah matematik ni, cara dia amat-amatlah orang kata kena, of course kita kena banyak sabar. Ya, sebab apa, nak handle budak lemah matematik ni kan, diorang ni dah lah diorang tak minat matematik. Okay, so bila diorang datang dengan kita nak belajar matematik, kita sebut matematik je, diorang dah buat muka macam-macam. Muka takut lah, muka sedih lah. So, kita nak overcome orang kata emosi diorang, kita nak overcome minda diorang bahawa matematik ni bukanlah susah pun, memang tak susah pun. Matematik orang kata contoh ya, you tahu nombor 1 campur 1 ialah 2. Itu je. Kita tak perlu nak create kan, macam mana nak keluarkan nak kena datang ke 1 tu buat cerita and then tambah 1 and then jadi 2. Tak perlu. Okay, so lagi satu, matematik ni orang kata subjek yang pelajar tak perlu nak hafal. Okay, dia just kena memahami sahaja dan juga kena buat latihan. Itu saja. So e-book ini saya sharekan bersama ibu bapa di luar sana bagaimana pertama sekali kita nak mengenal pasti cara anak-anak kita belajar. Okay, so kalau kita tahu anak kita ni belajar macam mana, that's why takkan nampak kesudahan. Kita duduk bagi buku kat dia, so dia baca. Tapi dia bukan jenis orang yang membaca, bukan jenis orang yang visual. Dia jenis orang yang audio. Okay, so audio maksudnya pelajar-pelajar ni bila berada dalam kelas dia kena duduk depan. Okay, bila duduk depan dia dengar apa yang cikgu ajar dan dia terus akan tangkap. Itu caranya. Disebabkan itulah saya keluarkan e-book ni untuk bantu ibu bapa kat luar sana bagaimana kita nak mengenal pasti anak kita belajar dulu. Okay? Sebab apa? Ramai juga ibu bapa yang tanya saya, yang komplain dekat saya. Dia cakap macam ni, anak saya ni cikgu, saya bagi buku latihan pun, saya beli itu ini pun tak faham-faham juga dia. Macam mana saya nak buat? Itu antara soalan yang sering ibu bapa cakap dengan saya. Okey, lagi satu dia cakap, cikgu, anak saya ni kan malas sungguh lah kat rumah ni. Okey, yang kedua, cikgu, anak saya ni memang tak pandai matematik. So benda-benda ni bagi saya sebenarnya tidak menjadi isu yang besar sangat pun, tak menjadi isu. Sebab apa? Bila mereka datang dengan saya, okey, so saya kenal pasti diorang punya cara pembelajaran, benda tu menjadi mudah. Disebabkan itulah saya kongsikan apa pengalaman saya handle dengan budak-budak yang lemah matematik, macam mana kita nak overcome diorang, macam mana kita nak bantu diorang. Saya orang kata kongsikan dengan buku yang bertajuk Fahami Gaya Belajar. So dekat situ parent-parent boleh tahu anak dia visual. So kalau visual macam mana dia nak kena belajar. Kalau audio macam mana nak kena belajar. Kinestetik macam mana nak kena belajar. Okay, kalau kinestetik, kalau kita bercakap berinteraksi macam ni kan, okay, kalau pelajar tu jenis kinestetik, berinteraksi macam ni, memang dia takkan dengar, dia akan bosan. Okay, lama-lama dia akan cakap, dia tak minat. So apa yang kita kena buat? Kita kena bagi dia latihan. Macam tu. Okay, so itu sebab utama kenapa saya keluarkan Fahami Gaya Belajar. Sebab saya nak parent-parent tu kenal anak-anak dulu macam mana. Okay. So, bila dia orang dah kenal tu, lebih mudah dia nak mengajar. Betul. Maknanya kita sebagai mak ayah ni kena kenal siapa karakter anak kita tu lah. Sebab lain karakter. Okey, faham. Okey, teacher, kalau ikutkan pengalaman teacher dan kepakaran teacher lah. Teacher punya student ni mula umur berapa sampai umur berapa? Range umur student. Okey, kalau yang awal-awal tahun yang macam contoh daripada 1996 tu kan, memang saya ambil seawal usia 6 tahun. Okey, memang saya ambil sebab apa? Kita hanya fokus dengan matematik dan masa dulu pembelajaran tu lain sikit. Okey, tapi kalau sekarang ni sejak 2014 ni saya ambil
pelajar seawal usia 8 tahun hingga 6 tahun. So maknanya saya fokuskan kepada sekolah rendah sahaja. And then ada juga yang tanya saya, teacher tak ambil ke budak yang form 1, form 2? Saya tanya balik, anak puan lemah ke tidak? Okey, kalau lemah, yes saya ambil. Kalau dia okey, saya tak ambil. Sebab apa? Dia orang kalau okey, mungkin dia orang boleh pergi proper tuition. Okey, kalau lemah, yes saya boleh ambil. Sebab apa? Budak-budak yang lemah ni saya ada cara untuk bantu mereka. So untuk sekarang ni seawal usia, okey 7 tahun tu saya ambil juga, tetapi dengan syarat dia kena boleh membaca dengan fluent dan juga mengenal nombor. Okey, itu saya boleh ambil. Sebab apa? Sekarang ni standard 1 kan, kalau Tuan Amir tengok standard 1 syllabus tu memang tinggi. Betul. So kalau anak-anak tinggi betul. Kalau anak-anak tak boleh membaca. Saya yang tudung darjah 1, tahun ni darjah 2. Saya tengok, macam soalan sekolah rendah sekarang kan. Ya, betul. Dia memang dia punya peringkat tu tinggi sikit. Jadi kalau pelajar yang tak boleh membaca dengan orang kata laju, so dia akan menghadapi masalah. Bila time orang kata soalan tu yang melibatkan direct question, maksudnya 14 campur 2, 18 campur 9, dia boleh jawab. Okey, tapi bila datang soalan yang masalah, okey, Abu ada 14 batang pensel. Siti ada 5 batang pensel. Berapakah jumlah kesemuanya? Dekat situ yang dia orang akan menghadapi masalah. So apa yang saya suggest, kalau anak-anak tak boleh membaca dengan lancar, pastikan ibu bapa pegang dulu. Ambil 3 bulan. 3 bulan tu fokus membaca. Once dia dah boleh membaca tu, kita masuk mengajar matematik, dia akan jadi cepat. InsyaAllah, jadi cepat. Kunci dia membaca dulu lah sebelum nak mengenal nombor ni. Baca tu nombor 1. Ya betul. Sebab macam Tuan Amir cakap pun, syllabus ni pun memang agak tinggi kan. Memang betul, tak dinafikan. Memang agak tinggi. Okey. Okey, yang seterusnya teacher, buku apa? Nombor 2. Smart Mathematics. Okey. Smart Mathematics ni saya fokuskan target audience saya kepada pelajar yang tahun 4 hingga tahun 6. Okey. So buku ni saya buat dalam bentuk ini memang saya guna untuk pelajar-pelajar saya dari awal saya mengajar budak yang tahun 2 lah, tahap 2. Okay, so ini adalah salah satu cara macam mana saya nak menarik minat pelajar-pelajar untuk lebih faham matematik. So saya tukarkan ke dalam bentuk peta minda. So setiap topik tu, contoh kita ambil contoh pecahan ya. So pecahan ni satu yang pelajar boleh dikatakan 90% memang tak faham pecahan. Okay, so bila dia tak faham pecahan, dia akan terbawa-bawa sampai jam 5 darjah 6. Dekat situ dia punya matematik akan jadi merudum jatuh. Sebab apa? Pecahan adalah orang kata, selain daripada sifir, pecahan juga jantung kepada matematik. Kalau mula-mula sifir adalah jantung matematik. Pecahan pun juga adalah jantung kepada mata pelajaran matematik. Sebab apa? Dekat dalam tu dia banyak guna sifir, dan juga daripada pecahan ni juga dia akan apply-kan apa yang dalam pecahan tu dalam topik-topik yang lain. Contohnya dari topik wang, topik ukuran panjang, topik jisim dan isi pada cair. So dekat sini dia akan banyak guna pecahan, maksudnya dalam bentuk pertukaran unit. So kalau mereka tak faham ataupun tak dapat menguasai pertukaran unit dengan orang kata 100%, itu yang membuatkan mereka tidak boleh cemerlang dalam matematik. Bagi saya, nak cemerlang dalam matematik simple. Pertama, kuasai sifir dulu. Once kita punya sifir dah faham dengan betul, kita dah lancar dengan sifir, kita bagi topik apa pun kita still boleh buat. Sebab apa? Sifir ni bukan digunakan dalam sekolah rendah saja, dia akan digunakan di peringkat menengah juga. Cuma kelebihan peringkat menengah, dia orang dah boleh guna kalkulator, itu je. So kalau peringkat sekolah rendah, dia kena mereka dilatih, especially ketah 2 kan, mereka dilatih untuk menjawab soalan ketah 2 dengan betul. Ini adalah orang kata sebagai preparation bila mereka berada sekolah menengah untuk mendapat markah yang lebih lah. Sebab sekolah menengah mereka dah fokus lebih kepada kertas 2.
So itu adalah buku kedua. Saya buat dalam bentuk peta-minda. So yang ni amat-amat sesuai untuk pelajar yang jenis visual. Okay, bila diorang buka tengok e-book ni kan dalam bentuk warna-warni So ini yang menarik minat pelajar. Even kalau budak yang jenis kinestetik, apa yang saya buat, saya suruh ibu bapa buka dekat telefon ataupun gadget masing-masing and then minta anak salin semula. Itu cara untuk anak-anak yang kategori kinestetik. Kalau yang visual tak ada masalah, dia orang tengok aje. Kalau yang macam contoh anak yang jenis audio okey, apa yang saya sarankan pada ibu bapa, ibu bapa dia buka dalam bentuk gadget. So saya cakap dengan ibu bapa minta anak-anak baca dengan intonasi yang betul. Okey, so contoh pecahan. So dia kena baca pecahan. Dia tak boleh baca dalam hati. Dia kena keluarkan. Okey. Suara macam mana dia nak lenggokkan nyanyi ke apa ke terpulang. Janji bila dia sebut tu dia akan dengar kan. So bila dia dengar dia akan dapat tangkap apa yang dia belajar tu. Itu sebab saya first kali macam Tuan Amir cakap kenapa keluarkan buku yang pertama kan. Disebabkan itulah saya keluar buku yang pertama. Memang banyak membantu pelajar-pelajar sebenarnya. 96 je, saya belajar 4. Ya? Belajar 4, masa tu teacher belajar 4 ya. Masa tu teacher umur baru habis SPM, umur 18 tahun. 18 tahun. Saya 10 tahun. UPSR 8. Bukan Commonwealth lah. Setelah Commonwealth saya dah jalan 6. UPSR. UPSR. 1996 UPSR 98. 98. 96 dah jam 4. Jam 4. Teacher umur 18. Mana 8 tahun lah beza kita. Itulah beza. Allah Akbar. Senior betul senior lah. Okey, yang ketiga teacher. Ya. Ibu yang ketiga. Ibu yang ketiga apa? Ibu yang ketiga adalah 6 tips anak awesome. Okey, kenapa saya keluarkan 6 tips anak awesome ni? Okey, actually ini lebih kepada ibu parenting lah. Okey. So sejajar dengan saya punya pendidikan early childhood. Okey, sebab dah lama saya tak keluarkan pasal early childhood. And then masa ibu ketiga ni 2019 juga 2020 kebetulan anak teacher yang last tu umur 4 tahun. Okay, so dalam buku tu teacher apa yang teacher praktikkan dengan anak teacher yang 4 tahun tu, actually teacher dah praktikkan dengan dia seawal usia setahun lebih. Okay, so setahun lebih teacher dah praktikkan dengan dia. So daripada apa yang telah saya praktikkan, saya share juga dalam buku tu. Maknanya benda tu kita dah buat dan kita share dengan ibu bapa yang lain. So ibu bapa lain pun boleh orang kata ikut tips-tips tu, especially untuk anak-anak yang berumur 2 tahun hingga 6 tahun. Boleh applykan. Sebab apa? Dalam umur 2 tahun hingga 6 tahun ni, anak-anak di peringkat ni lah diorang akan banyak belajar, banyak benda yang diorang kena explore. Okay? Sebab bila masuk ke peringkat 7 tahun, dia akan cuba applykan. Peringkat 2 hingga 6 tahun ni adalah peringkat umur yang betul-betul kita kena bentuk betul-betul. Okay? So apa yang kita dah bentuk seawal usia 2 hingga 6 tahun tu, mereka akan applykan nanti bila mereka berada di umur 7 tahun. Okay, contoh ya, macam anak saya ni dia jenis audio. Okay, baru belajar dia jenis audio. So apa yang saya buat, saya biarkan dia, saya buka YouTube dan saya biarkan dia belajar daripada YouTube. Okay, so sekarang memang kita nampak lah dia punya orang kata improvement tu. Dengan teacher sekarang ni asyik nak speaking aja. Sebab apa? Bila dia buka YouTube, dia buka cerita kartun English kan. So dia dengar English yang betul, vocab yang betul. So bila dia bercakap dengan kita pun of course akan menggunakan vocab yang betul. So kalau ada anak peringkat 2 kalau setahun pun dah boleh ajar sebenarnya. Tak salah. Okay, setahun pun boleh start mula ya. Kalau kita tengok ya, dalam Al-Quran,
ajak anak seawal usia dalam kandungan. Yes, betul. Itu betul juga ya. So kalau kita ada anak, kalau ibu-ibu yang tengah pregnant sekarang ni kan, dah boleh dah bercakap dengan anak dalam kandungan tu, 5-6 bulan ke atas dah boleh cakap dengan anak. Okay, cakap dengan anak, okay, lepas tu sharekan emosi ke apa ke, just sharing saja, tak salah. Okay, so bila dia keluar, kita main dengan dia, masuk umur setahun tu, masuk umur 9-10 bulan dah boleh perkenalkan orang kata vocab, okay, ataupun benda-benda. Biasanya kita kenalkan fish, ball, flower. Benda ni kita kenalkan dulu sebab ini adalah basic, ya. Ataupun apple. Kalau boleh, biasa saya guna ball, fish dengan flower. 3 ni je saya perkenalkan dulu. So masa umur 9 bulan. So masuk dalam 1 tahun ke atas barulah kita perkenalkan benda yang lebih. So memang kita takkan nampak dia bercakap ke, dia apply ke, tidak. So dia akan start mula 2 tahun ke 6 tahun. Okay. So proses 1 hingga 6 tahun ni amatlah penting. So apa yang saya share dalam buku 6 tips anak awesome tu adalah apa yang saya apply pada anak perempuan saya kecil tu. Okay. Anak tiga dia 4 tahun umur? Sekarang anak saya nak masuk 5. 5. Saya anak masuk 5. 2016 2016 lahir? Ya, betul, 2016. Saya 7-11, 7 November 2016. Oh, anak saya 25. 2 bulan lah. 25. Sebaya lah, sebaya. 2 bulan. Jadi kalau anak yang start bulan 10, 11, 12 tu kan, dia agak baby lagi. Sebab dia ke arah yang hujung tu kan. Betul. Kalau anak yang bulan 1 hingga bulan 4 tu dia nampak mature. Betul. Saya yang sulung bulan 2. Bulan 2. Lepas tu yang baru bulan 4. Beza tau, nampak. Kak dengan adik dia nampak memang yang baru tu ni 2 tahun. So nampak tau, dia cepat. Yang nombor 3 ni cepat. Tapi yang abang dia nombor 2 ni sebab dia bulan 11, nampak dia lambat sikit. Bukan lambat apa lah, tapi macam baby. Ya, betul. Dia bukan lambat tu, tapi dia baby lagi sebab dia ke arah hujung tahun kan. Anak nombor 2 tu, kalau nombor 2 tu kena beri perhatian lebih sikit lah. Sebab lagi satu dia ke arah yang baby sikit kan. So dia punya emosi kadang dia okey, kadang dia tak okey sebab dia nombor 2 tau. Anak nombor 2. So anak 6 bulan pertama, 6 bulan kedua ni beza kan? Ya, memang beza. Dia 4 bulan. 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. 4 bulan kedua very good. Ya. Kadang 4 bulan yang kedua tu dia tengah-tengah. Dia bulan 5. Bulan 5. Dia tengah-tengah. Okey. Kalau yang 4 bulan terakhir tu, makna daripada bulan 9, 10, 11, 12. Dia ke arah baby lagi. Walaupun kalau ikutkan umur dia 8 tahun, tapi jangan terkejut dia masih lagi nak bermanja ataupun dia nak behave macam budak dia satu. Itu normal. Pilih bagus. Okey. Baru tahu. Terima kasih. Okey, kongsikan ni. Okey, buku yang keempat. Okey. Ibu yang keempat. Okey, yang kelima adalah tajuk Mudahnya Sifir. Okey. So ibu ni teacher akan lancarkan pada 27 bulan 2 ni lah. Okay, dalam tu of course saya sharekan ada video sekali. So boleh dapatkan ibu ni dalam website masing-masing pada 27 bulan 2 nanti. Dan juga tapi kalau yang ibu saja tu dia tidak ada orang kata guide macam mana kita nak mengajar anak-anak sifir. Tapi kalau sistem yang macam sekarang ni, kalau Tuan Amir tengok sistem TTT yang kita boleh purchase tu kan. So saya punya sifir ni pun saya akan convert macam tu. Convert dalam bentuk sistem lah. So bila convert dalam bentuk sistem tu, dia akan ada 8 video 8 video untuk 8 sifir.
dia akan ada video pengenalan dan penutup. Okay, Itu so umur dekat berapa situ, dia? Umur berapa? ya, Umur berapa? ya. Student umur berapa? Anak umur berapa? Dia ada peringkat umur daripada tahap 1, 7 hingga 9, tahap 2, 10 hingga 12. Okey. Okay, so yang tu semua saya akan jadikan dalam bentuk sistem macam automated punya, macam tu ambil belajar TTT tu kan. Okay, so 27 bulan 2 memang saya akan launchkan sempena birthday MS. Baru. Okay. Okey. Yang penting ni Ambil pula. aura lah, ambil aura dia. Sebab teacher masa jumpa dia mula-mula tu pun teacher orang kata boleh tanya MS. Teacher lah orang pertama yang orang kata kelas tak start lagi. Sibuk-sibuk nak ambil gambar dengan MS. Orang kata apa? Nak ambil aura. Okay, teacher orang pertama ambil gambar dengan MS masa tu dekat college committee. So sekarang ni pun kita ambil aura dia juga. Sempena birthday dia, teacher launchkan teacher punya mudahnya CV tu dalam bentuk sistem. Okey, itu yang 45. So yang ini teacher, skor A ni yang bila pula? Okay, skor A matematik tu adalah buku free ebook. Itu adalah untuk ibu bapa. Dalam tu ada saya guide ibu bapa apa yang perlu ibu bapa buat untuk anak-anak cemerlang dalam matematik. Okay, ada step-step dia. Okey. So, boleh dapatkan free ebook teacher tu daripada website teacher dekat bahagian free ebook. Free ebook. Free ebook. Oh, ya, free. Okey. Ya. Okey. Okey. Ini kan pakai SMS lah kan? Ini SMS. Ini kena download bagi SMS. Okay. Ini dia, saya tunjuk sikit dia punya cara, dia akan bagi guide lah. So, SMS purchase. Okey. So, kita rasanya dah cerita semua pasal ebook. Kita nak cerita pasal MSJ pula. Kita nak teacher bagi kata kenapa kita punya netizen, orang di luar sana perlu join MSJA. Sebab dengan orang cakap kehilangan pekerjaan, dan saya sendiri bila dapat tahu MSJA ni memang jujur saya ulang banyak kali lah. Teacher pun mungkin dah banyak kali dengar daripada saya. Bagi saya cinta padang pertama dengan sistem ni, itu saya. Yang keduanya ibarat nafas baru, ibarat dilahirkan semula untuk saya. Orang yang bergelumbang dengan buku fizikal 10 tahun saya lah. Bila dapat tahu, ebook ni betul-betul macam yang saya cari selama ni. So untuk orang di luar sana, kenapa MSJA ni the best choice lah untuk pandemik ni lah. Dengan orang cakap cara baca buku norma baru. So boleh kita nak alu-alukan kita punya rakan-rakan pendengar ni lah, penonton kat luar, kenapa perlu join MSJA? Itulah. Okay, kenapa perlu join MSJA? Of course yang pertama, group MSJA adalah group yang circle positif. Sebab apa saya kata circle positif? Bayangkan, saya 2016 tu orang kata baru nak bangkit. Okay, so 2016 hingga awal 2019, saya masih lagi orang kata berjuang untuk orang kata, yelah sebab saya seorang kan, saya lah ibu, saya lah ayah pada anak-anak kan. So, saya seorang yang bekerja. Dua kan? Dua orang? Dua je. Yelah, kira nak besarkan dua orang tu, seorang diri. Cacat. Besarkan dua orang tu, walaupun dua, orang kata alah dua tak ramai pun kan. Tapi dia punya cabaran dia punya cabaran pun orang kata lain macam juga ya. Sebab dua orang ni, satu yang 16, satu yang 5. So jarak beza. Okay. So memang macam-macam cabaran juga. Orang kata 2019 tu saya, macam Tu Amir juga cakap lah, cinta pandang pertama. Yes, macam saya juga. Bila hadir ke webinar yang fizikal tu kan, kira orang kata cinta pandang pertama jugalah. Bukan cinta pandang pertama dekat MS jangan silap. Nanti marah isterinya. Kira cinta pandang pertama pada dunia ibu. Sebab apa? Okay, sebab masa tu MS ceritakan kita punya sistem, okay, sistem ibu stua kita, how powerful kita punya sistem. Disebabkan itulah saya orang kata terus jatuh cinta. Sebab
saya ada pengalaman, okay. Macam saya cakap tadi, 2018 tu saya memang tahu pasal e-book, okay. Cuma saya tak berani nak ke depan. Sebab apa? Masa tu orang keluarkan e-book, okay. Sifu-sifu yang apa FB Ads lah, yang buat marketing apa semua kan. So dia orang keluarkan e-book. Saya join. So bila saya join, saya kena beli e-book mereka. Okay, dengan harga 49, 69, 99 ringgit. Okay, so saya beli sebab kita nakkan ilmu ya. Walaupun harga dia macam mana pun, kalau kita nakkan ilmu, saya tetap akan beli juga. Okay, tapi apa yang saya dapati, lepas saya beli e-book tu, after a few months, ada pula hamba Allah ni, saya tak kenal siapa dia, dia macam menjual semula. Okay, dia menjual semula e-book, dia panggil koleksi ibu-ibu. Okay. So saya terbuka Shopee dan saya ternampak. Sebab saya ni jenis orang kata kalau saya ada je ilmu, mesti saya nak beli. Mesti saya nak grab. Itu jenis saya. Okay, sebab walaupun kita dah dalam bidang bisnes dah agak lama, tetapi zaman 1996, 2014 ke bawah, dia punya zaman tu lain. Okay, cara dia lain. So kita berada di zaman milenium. Okay, kita punya cara tu lain. So nak tak nak, kita kena sentiasa cari ilmu untuk applykan dan orang kata selaraskan dengan keadaan sekarang. Okay, that's why saya suka beli e-book ni. So saya beli daripada Shopee dengan harga RM10 saja. Tu Amir bayangkan. RM10, dalam tu saya dapat 10 e-book, okay, yang original daripada FB Ads, macam-macam sifu lah. Okay, saya orang kata, saya terus terdetik di hati saya, oh, kalaulah saya keluarkan e-book, benda macam ni pun akan berlaku jugalah. Okey, tak heranlah benda ni akan berlaku. Sebab apa? Dah memang ada terang-terangan berlaku bila orang yang tak, orang kata, tak amanah, yang tak amanah, dia buat macam tu. So bila dia jual, satu set tu harga RM10. Okey, takkanlah orang 10 orang je nak beli, mestilah ramai orang beli kan, sebab RM10 aja kan. Okay. Disebabkan itu, bila MS cakap sistem yang ada ni security password, itu yang buat saya jatuh cinta pada sistem ni. Dan juga disebabkan itu juga saya join MSGA, dan dalam masa 2019 hingga sampai sekarang ni, banyak dah orang kata MSGA dah banyak ubah saya. Betul-betul orang kata totally change lah 360 darjah. Okay? Saya yang join bulan 10, 11, 12, satu hampir 3 bulan. 25 lah. Saya join webinar 23. Official saya 25. Ini bulan apa? 25, 20, 11, 12, 3 bulan dah. Alhamdulillah dah 3 bulan. Itu je. Saya 3 bulan pun dah memang saya punya perubahan tu memang nampak lah. Dengan modal. So sebulan tu saya dah buat untung. Orang cakap apa-apalah. Jawab apa-apa. Sebab saya sebelum ni, saya tak biasa untuk ambil job editing. Saya biasa gaji lah. Apa yang dibayar pun itulah saya punya gaji lah. So dengan ni, dengan cakap saya income, dengan network, dengan program online yang sebelum ni saya buat offline. So memang satu peluang dan ruang yang sangat-sangat sukar untuk dilepaskan lah. Rugilah siapa yang tak grab benda ni dengan sistem yang bagi saya padu, harga yang sangat buat keputusan, yang masih lagi dibagi diskaun sampai bulan 3 katanya kan. So siapa yang tak join, bagi saya korang rugi, amat rugi. Sebab betul. Memang apa-apa pun mesti ada pelaburan. Mana ada benda free? Ya, betul. Takkan ada benda free. So kalau kita dapat dengan free tu, kita tak hargai. So bila kita dapat dengan free, saya pernah dapat ilmu free. Okay, memang saya nak ilmu tu, tapi sifu tu bagi free. So bila dia bagi free, dia bagi pula e-book. Okay, so bila kita dapat tu, kita simpan. Kita tak cepat-cepat praktikkan. Itu. Sebab kalau kita dapat yang free, lain. Yang berbayar, lain. Betul. Okey, tu je. Sebagai penutup kepada kita punya viewers, kata-kata pada MSGA, kepada semua yang menyokong teacher, ibu bapa ke seluar sana, kata-kata inilah penutup untuk sesi haji kita. Apa minta harapan dan doa ke apa ke? Bismillah, teacher.
Okey. Harapan saya, untuk ibu bapa, ibu bapa tak kiralah ibu bapa ahli MSCA ataupun tidak, pendidikan ni perlu, Kalau kita tengokkan zaman sekarang ni belajar online, So ada ini kita tak boleh nak avoid lah, sebab apa? Ada yang ibu bapa di kawasan pedalaman agak susah nak capai internet, So walau macam mana susah pun, bagi saya pendidikan itu adalah penting, Macam mana pun bantu anak-anak untuk orang kata demi masa hadapan, sebab masa kita dah habis, Masa kita tak belajar tinggi pun kita tetap akan dapat boleh kerja dengan bagus, Itu lain masa kita dulu. Masa anak-anak yang sekarang ni, kalau mereka tak belajar, kalau mereka tidak ada ilmu, macam mana dia orang nak kerja esok? Sebab makin lama makin mencabar, Sekarang ni kalau kita tengok pandemik, dah tak perlu pergi office, dah tak perlu pergi kerja, kita just online saja. So kalau kita anak-anak kita tak ada ilmu, tak ada orang kata pendidikan, macam mana dia orang nak kerja esok? Takkan dia orang nak orang kata nak buat bukan saya nak katakan bisnes jual burger ke tu satu pekerjaan yang orang kata tak baik, bukan. Itu baik sebab apa, melatih dia orang menjadi seorang usahawan, Tapi kita sebagai ibu bapa, kita nak anak-anak kita lebih daripada kita, So kita kena sarankan kepada anak, walau macam mana pun ilmu mesti ada, jangan tinggal. Macam mana susah pun kena belajar. Untuk yang seterusnya, pada ibu bapa, andai kata ibu bapa di luar sana yang belum lagi join MSGA, bolehlah sama-sama join MSGA dan dapatkan orang kata circle yang positif. Dalam MSGA ni kita ada ramai profession. Kita ada doktor perubatan, kita ada pensyarah, kita ada profesor. So semua ni duduk dalam satu circle yang positif. Join kami dan insya-Allah kami akan bantu anda macam mana nak menjana pendapatan secara pasif. Saya dah rasa, saya dah rasa sebab saya tak pernah lagi seumur hidup saya boleh buat kata pendapatan pasif. Tetapi bila saya berada dalam MSDA, alhamdulillah saya dah rasa pendapatan pasif tu. So sayang sejajar dengan keadaan zaman kita sekarang ni semua online kan. So jom kita sama-sama buat income secara pasif dalam online sahaja. Duduk rumah pun, work from home pun still kita boleh buat income pasif. Macam Tok Aimil cakap, 3 bulan dia join, dia sudah merasa pendapatan pasif tu. So memang tak tipu. Bukan orang kata skim cepat kaya ke apa, tak. Sebab benda ni ialah bisnes yang reality. Bisnes yang melibatkan pendidikan, ilmu, jihad, macam MS cakap, jihad ilmu, jihad pendidikan, jihad ekonomi. So bila kita percaya, kita yakin, so insya-Allah benda tu akan jadi luar biasa. Macam saya sekarang lah, so, dengan kata income yang pasif ni menjadikan saya seorang yang luar biasa sekali. Dan sebenarnya yang saya pasal lagi satu, once kita join MSGA ni, kita kena ikutlah apa yang dah diletak rules dalam tu. Kita kena ikut kelas ke apa ke yang macam cakap, dah masuk, kita kena ikut skill yang betul lah. Kita jangan masuk saja. Maknanya, yang saya dapat MSGA ni, teacher, siapa yang rajin, aktif, siapa yang rajin, insya-Allah dia boleh dapat lah. Macam cakap, siapa usaha dia dapat lah. Dia bukan masuk, kita dapat apa pun, yalah. Sebab kita ada kita punya conditioner, dah masuk tu, kita kena join kelas tu, kita kena ikut buat ni. Maknanya, bukan join sajalah, join dan ikut arahan seterusnya. Benda tu kalau tak ikut, tak jadi apa juga. So benda tu memang bukan skim cepat belajar, bukan apa. Dengan lagi buat dengan cara yang betul, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita nak. Okey, teacher. Terima kasih. Sejam ni. Sejam kita cakap ni, teacher. Apa sedar? Sejam ya? Sejam. Sejam. Tak tahu dah sejam. Jadi ngam-ngam ya. Kita minta maaf Zahir Batin apa salah cakap kurang apa tadi. So kita punya sama-sama ni TV, so kita share dekat YouTube masing-masing, insya-Allah. Okey teacher ya? Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.